Kisah yang seterusnya, muntah darah, bau hanyir angkara pokok buluh. Remaja nampak entiti hitam bongkar misteri asap kemian. Macam mana cerita ni? Pokok buluh yang tumbuh merimbun di hadapan halaman rumah Kak Saodah memang cantik. Apatah lagi apabila sinar batang buluhnya kelihatan cukup cantik dengan warna hijau menyala, manakala daun-daun kekuningan membuatkan pokok tu menjadi penyeri rumah pemiliknya. Tetapi yang peliknya, Kak Saodah cukup marah jika ada orang mengusik atau mendekati pokok buluh tu. Apatah lagi ditebang untuk diambil batangnya. Jiran sebelah Kak Odah, Kak Maria, dah beberapa kali minta wanita separuh abad tu mencantas pokok tu kerana ia terlalu besar hingga daunnya banyak gugur dalam kawasan rumah. Paling penting, rimbunan daun pokok buluh tu turut menghalang penglihatan orang awam yang menggunakan jalan disebabkan daun pokoknya merimbun hingga ke jalan raya. Masya Allah. Pernah sampai kami bergaduh kerana dia tetap enggan menebang pokok buluh tu. Yang pokok buluh tu yang jelas mengganggu dan membahayakan pengguna jalan raya. Dia tetap berkeras dan bagi mengelak sebarang pergaduhan lebih besar, saya sendiri banyak mengalah dan membiarkan perkara itu begitu saja, katanya. Apa yang lebih pelik, pada setiap malam, bau kemian cukup kuat menusuk ke hidung dan ada yang pernah terlihat Kak Saodah menyalakan kemian untuk perasap pokok tersebut. Tak ada siapa tahu tujuan wanita tu berbuat demikian. Nak ditanya, nanti hanya akan menyebabkan mereka mendapat makian percuma. Pada satu malam, penduduk kawasan tu kecoh apabila terdapat seorang remaja yang sedang menangis teresak-esak di bawah pokok buluh tu tanpa sebarang sebab. Setiap kali ditanya apa yang berlaku kepadanya dan bagaimana dia boleh berada di bawah pokok tersebut. Dalam kekecohan tu, Kak Saodah hanya pandang dari dalam pagarnya sambil tersenyum dan memberitahu dia dah berpesan jangan mendekati pokok buluh tu. Katanya, apa berlaku kepada remaja tu adalah balasan kerana cuba memotong batang buluh meskipun sudah dipesan agar tidak berbuat demikian, katanya. Ketika penduduk memapah remaja tu ke rumah, segera dipanggil membantu memulihkan remaja tu, dan apabila dia tersedar, remaja tu mula menceritakan apa yang berlaku pada dia. Ceritanya, dia kata ketika hentakan parang terkena pada batang buluh tu, sepertinya ada sesuatu menarik tangannya sebelum lembaga hitam muncul daripada sebalik daun-daun pokok buluh dan seperti ada angin menghembus wajah dia. Dia cuba melarikan diri tetapi tidak berjaya kerana benda tu tidak melepaskan tangannya yang membuatkan dia terperangkap dekat situ. Cubaan menjerit minta tolong juga tak berjaya kerana seolah-olah tak ada siapa yang nak dengar suaranya. Remaja itu turut memberitahu ternampak beberapa orang lalu lalang di hadapan rumah wanita tu. Namun apabila dia cuba meminta tolong, tak ada siapa yang mengindahkannya. Sehingga kini tak ada siapa mengetahui apa sebenarnya yang membuatkan pokok buluh tu berpenunggu. Malah beberapa ustaz yang cuba membersihkan kehadiran makhluk halus tak berjaya. Lebih menakutkan, penduduk perlu berhadapan dengan Kak Saodah. Kak Saodah yang seolah-olah tahu setiap gerak-geri mereka yang cuba menebang pokok tu. Sehingga sekarang keadaan masih begitu, tapi ia tidak mengganggu kami, melainkan ada orang yang pergi usik pokok buluh tu, katanya. Sekian, terima kasih.
Kisah ni bertajuk Mimpi Dipatuk Ular Ketika Hamil. Terkam suami selepas bersalin mengandung dalam suasana pandemik. Cerita ni masa zaman pandemik dululah. Dirinya sentiasa gelisah kerana bimbang dijangkiti COVID-19. Sehinggalah pada satu hari wanita tu berasa tak sedap badan. Fikirnya dirinya telah dijangkiti wabak tu. Namun setelah beberapa kali membuat ujian, hasilnya tetap negatif. Namun rasa tidak sedap badan masih menyelubungi dirinya. Pengalaman mengandungkan anak sulungnya juga tidak seperti ini, dan Nur Hidayah mula berasa pelik dengan keadaan dirinya. Apa yang lebih pelik, setiap malam saya akan mimpi benda yang sama. Saya berada dalam sebuah kebun getah yang sangat luas dan dipenuhi ular hitam berbisa. InsyaAllah. Dalam mimpi tu, saya dipatuk di bahagian kaki dan leher. Setiap kali terjaga, saya akan berpeluh saku badan dan berasa tak sihat, katanya. Pun begitu, Nur Hidayah memberitahu dia selamat melahirkan anak keduanya tanpa sebarang masalah pada penghujung tahun 2020 dan tak ada lagi mimpi buruk yang dialaminya. Tapi entah kenapa dia mula rasa benci melihat wajah suaminya sendiri dan berasa serba tak kena setiap kali lelaki itu menghampirinya. Saya tak tahu kenapa perasaan itu berlaku, tetapi saya fikir mungkin disebabkan saya sedang berpantang dan perubahan hormon dalam badan. Saya memang langsung tak boleh pandang wajah suami. Rasa benci dan meluat setiap kali melihat kelibat dia. Mujurlah suami ni faham dengan keadaan saya yang sedang berpantang, ceritanya. Apa yang membuatkan dia mula terfikir ada sesuatu tak kena apabila dia mula melihat kelibat hitam di dalam rumahnya, terutamanya apabila dia bersendirian di dalam bilik. Pada awalnya, Nur Hidayah cuba tidak mengindahkan perkara itu kerana kisah seram di taman saya dan keluarga menerima sebarang gangguan, meskipun sudah banyak cerita daripada jiran-jiran mengenai perkara mistik dekat sini, katanya. Tak cukup dengan memunculkan diri, Nur Hidayah mendedahkan apabila sedang dia leka melakukan sesuatu atau sedang tidur, dia sering terdengar ada seseorang menyeru nama dia. Setiap kali perkara itu berlaku, bulu romanya akan meremang kerana seruan tu seolah-olah dibisik di tepi telinganya. Bila nak lelapkan mata, ada seorang panggil namanya. Saya cuba buat tak tahu, tapi lagi saya berdiam, suara tu semakin jelas dan dekat, seperti dekat tepi telinga, katanya. Sehingga pada satu malam, Nur Hidayah berkata dia dirasuk oleh sesuatu sehingga hilang kawalan dan tidak dapat ditenangkan oleh suaminya. Bayangkan ya, saya nak terkam suami sendiri, dan apabila ibu mertua dan adik ipar datang, saya dalam keadaan tak sedar turut menyerang mereka berdua. Adik ipar lah yang panggil seorang ustaz datang ke rumah, juga mengambil masa selama 2 jam sebelum dapat memulihkan saya daripada terus dirasuk oleh makhluk halus tu. Kami sendiri pun tak tahu apa puncanya, tetapi kata ustaz, saya terkena buatan orang, iaitu sihir pemisah. Apabila saya kenangkan perasaan benci terhadap suami, mungkin ada betul apa yang diberitahu ustaz, jelasnya. Selepas kejadian tu,
Nur Hidayah berkata dia dan suami bersepakat untuk mendapatkan rawatan Islam selain membersihkan rumah mereka daripada sebarang anasir jahat. Tak sempat ustaz datang ke rumah untuk proses rawatan, kata Nur Hidayah, dirinya tiba-tiba dirasuk betul-betul ketika masuk waktu senja dan meracau seperti orang gila. Kebetulan ustaz tak jadi datang pula kerana ada urusan kecemasan. Jadi keadaan saya jadi luar kawalan sehingga kan saya mencekik ibu sendiri yang turut berada dekat rumah. Allahu Akbar. Saya meracau sehingga 4 orang lelaki pegang pun saya masih berjaya lepaskan diri, membuatkan semua di dalam rumah ketakutan melihat saya, katanya. Tak menunggu lama, suaminya meminta ustaz lain datang ke rumah dan mula berinteraksi dengan makhluk yang merasuki Nur Hidayah tu. Dalam perbualan tu, makhluk tu memberitahu tidak pernah mengganggu Nur Hidayah sebenarnya. Sebaliknya, ada benda lain yang menyuruk di bahagian dapur yang cuba merosakkan rumah tangga dia. Menurut cerita suami, makhluk tu beritahu sudah lama tinggal di rumah kami tetapi tidak pernah mengganggu, malah sering menjaga anak-anak kami. Dia minta jangan dihalau, sebaliknya minta tangkap makhluk yang menyuruk di bahagian dapur. Selepas dipujuk oleh ustaz, jadi ustaz ni membacakan ayat-ayat Al-Quran, makhluk tu pun bersetuju dipindahkan dan keadaan saya kembali pulih. Namun apa yang membimbangkan, kata Nur Hidayah, ustaz tersebut memberitahu ada ramai orang dalam rumahnya dan proses memulihkan rumah tu perlu dibuat beberapa kali. Dalam proses seterusnya, ustaz pernah juga terjumpa bungkusan kuning yang terdapat rambut dan jarum di dalamnya, iaitu tanda ada seseorang cuba menghantar sihir kepada kami sekeluarga. Sehingga kini saya masih berubat untuk memulihkan semangat dan cuba bersihkan rumah kami daripada anasir-anasir jahat, katanya. Sekian, terima kasih.